Maka niat ni hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita rugikan hidup kita ni dengan benda-benda yang harus. Contohnya benda-benda yang harus, mandi, makan ke semua ni, tanpa kita niat untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka fungsi niat ni yang pertama untuk membezakan antara ibadat fardu dan juga ibadat sunat. Fungsi niat ni juga ialah untuk nak mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang makan, dia makan untuk hidup ataupun hidup untuk makan. Ada beza tu. Jadi kalau sekiranya kita makan liyataqawwa, untuk kita niat kuatkan badan supaya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat pahala. Jadi ada orang dia makan, dia tak sempat nak niat dah, makan kerana nak bagi kenyang aja. Tapi dalam syariat ni kita galakkan niat yang baik, lintas yang baik-baik supaya dapat pahala. Benda yang harus kita tukarkan kepada ibadat dengan niat kita ini. Mandi, ada orang mandi biasalah sebab peluh tak selesa. Tapi mandi nak bersihkan badan, nak wangikan badan supaya dapat beramal amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang masuk dalam masjid, dia duduk saja. Tapi ada orang duduk tapi dia niat untuk nak beriktikaf, maka dapat pahala. Maka fungsi yang niat ni ialah untuk kita nak taqarrubkan diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat ni hebat dia kalau sekiranya kita tidak dapat buat disebabkan ada keuzran syar'i, maka dapat pahala. Contohnya niat nak buat satu benda tetapi ada uzur, sakit ataupun musafir. Dalam hadis sahih disebutkan, idza maridal abdu aw safara, kalau seorang hamba ni dia sakit ataupun dia musafir. Ni kelebihan bagi mereka yang buat amal ibadah dia istiqamah, dan dia berazam nak buat lagi, kutiba lahu kama kana sahihan muqiman, maka dia akan ditulis pahala sama seperti mana apa yang dia lakukan ketika mana dia dalam keadaan sahihan, sihat, wa muqiman, dalam keadaan dia tidak bermusafir. Ini kelebihan bagi mereka-mereka yang ada niat dan juga azam yang baik untuk nak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ni juga kita akan tengok nanti hasilnya nanti di akhirat kelak. Bahkan disebutkan pada fayudfa'u lahu kitabun fayakhudhuhu biyaminih. Orang yang banyakkan niat-niat yang baik ni, kalau sekiranya dia terhalang disebabkan ada keazaman dia tersebut, dapat juga pahala. Bahkan nanti dia akan diberikan catatan amal daripada tangan kanannya. Bermaksud orang tersebut ialah orang yang bahagia. Keempat, kita nak sebutkan bahawasanya niat seorang mukmin itu adalah lebih baik daripada amalan dia. Ablaghu min amalih. Karena amalan ni boleh datangkan riak, tetapi niat ini tidak boleh mendatangkan riak. Tapi jangan jadi pula orang yang salah faham hadis ni. Sebab Nabi kata apa? Niyatul mu'min ablaghu min amalih. Niat seorang mukmin ni adalah lebih baik lagi daripada amalan dia. Jangan salah faham pula. Jadi ada orang salah faham, kita niat sudahlah, tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah pergi haji. Ni ajaran taslim, salah. Jadi niat itu amalannya di hati. Maka dia ada amalan yang mana berbentuk jawarih ataupun arkan yang perlu kita buat dengan anggota badan kita ini. Jadi saya cerita sikit berkenaan dengan fadilat kenapa kita nak kena pasang niat-niat yang baik ini. Maka Nabi SAW sambung, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang niatnya hijrahnya kerana Allah dan juga Rasul,